Situasi politik di Sabah begitu dinamik. Mata pemerhati kini terarah ke negeri di bawah bayu itu. Adakah ada perubahan kerajaan negeri akan berlaku seperti yang berlaku di Johor, Melaka, Perak dan juga Kedah? Persoalan itu berlega rentetan beberapa kejadian sejak akhir-akhir ini. Pertama, bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman yang dibebaskan daripada 46 kes rasuah dan pengubahan wang haram. Juga kedua, kes pengubahan wang haram ke atas naib Presiden Warisan Sabah Datuk Peter Negeri. Juga diimbau, Kerajaan Negeri Sabah ada pendirian tersendiri menyokong penuh kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad tetapi mesra kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Sokongan tanpa berbelah bagi hingga Ketua Menteri Sabah itu sendiri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal hadir pada mesyuarat di Pejabat PKR awal minggu ini. Bagi memahami pendirian Kerajaan Sabah dan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, ikuti rakaman terbual eksklusif Esro Awani bersama Muhammad Syafiee di pejabatnya baru-baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rakaman khas Agenda Awani di puncak, hampir puncak Gunung Kinabalu, tapi bukan. Ini puncak kuasa Kerajaan Negeri Sabah, kerajaan yang berdiri hampir 2 tahun sekarang ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Syafiee Haji Apdal, kerana membolehkan kami menjelang 2 tahun ini, kali pertama duduk berbincang agak lama sikit berbanding berita yang sedikit-sedikit itu, untuk melihat kembali ke belakang perubahan era paling dinamik dalam sejarah politik Malaysia, iaitu peralihan ke Malaysia Baru hampir 2 tahun dahulu dan sehingga kini, termasuklah dengan cabaran global, COVID dan sebagainya. Tahniah Datuk Seri kerana hampir 2 tahun kini perubahan yang rakyat namakannya Malaysia Baru. Dan itu yang saya nak mula dulu kerana di mana sekarang Datuk Seri melihat segala aspirasi yang diperjuangkan begitu pesat 6 bulan sebelum PRU14 lah lebih kurang untuk mencapai peralihan kuasa bagi memastikan bahawa nasib rakyat boleh diwakili dengan lebih baik, jauh lebih baik lagi. Dan kalau saya skopkan itu hanya ke Sabah, sebelum ini pun, sebelum Malaysia Baru, rakyat Sabah dan Sarawak kerap merasakan bahawa jurang dan hak itu tidak betul-betul diemansipasikan. Jadi selepas hampir 2 tahun Datuk Seri Panglima mengepalai kuasa Kerajaan Negeri Sabah, di mana ia berada sekarang? Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Dan terima kasih Kamarul atas undangan yang diberikan untuk membolehkan saya bersama dengan Astro Awani pada hari ini. Julung kali sebenarnya mempunyai ruang seumpama ini untuk boleh melontarkan, menyuarakan pandangan, pendapat dan juga memberi gambaran apa yang sebenarnya berlaku dalam suasana perubahan iklim politik yang ada, bukan hanya di negeri Sabah, khususnya di negara kita. Dan saya boleh nyatakan bahawa kita telah melalui berbagai liku-liku cabaran dalam kehidupan dunia politik yang ada di negara ini. Dan perubahan yang diantara tidak pernah menjangkau pemikiran masyarakat pada peringkat awal, iaitu sebuah parti yang bertapak hampir 60 tahun di negara ini, boleh ditumbangkan oleh sebuah parti yang baru saja, ya, bersatu, dan juga gabungan Pakatan Harapan dalam jangka masa yang agak tidak panjang. Dan saya yakin di antara faktor yang telah membolehkan ianya berlaku di Semenanjung ialah oleh kedudukan pemerintahan yang begitu lama, dilihat oleh masyarakat di peringkat akar umbi, dia tidak ada talian hubungan yang begitu rapat dengan masyarakat di peringkat bawah. Jaraknya semakin agak berjauhan. Jadi itu yang saya yakin, bahawa kepentingan dan suara rakyat itu bukan hanya tidak kedengaran, tapi tidak dipenuhi apa sebenarnya aspirasi
rakyat yang selama itu banyak bergantung dengan pemerintahan dan juga parti sebagai landasan untuk meletakkan masa depan mereka jauh lebih baik. Maka dengan itu perubahan yang berlaku ditukuh tambah oleh kepimpinan yang ada. Dan there was a big question dari segi kepimpinan leadership. Bukan hanya di peringkat dalam negara, di peringkat luar negara juga. Kita dapat melihat bagaimana media sosial yang agak begitu ketara, more pronounced dari segi peranan dia untuk membentuk pemikiran masyarakat. Dan bukan hanya ahli politik yang telah memainkan peranan, tapi saya yakin juga media sosial banyak memainkan peranan dari segi bagaimana masyarakat mendapat maklumat yang ada. Dan di antara ketika itu saya yakin Astro sebagai satu landasan ya, yang agak friendly kepada pihak pembangkang. Tak tahulah sekarang, tapi saya melihat bahawa ini merupakan satu suara rakyat yang ditonton dan menjadi satu tempat mereka nak mendengar bagaimana pandangan, bagaimana suara, bagaimana kedudukan sebenar berlaku di persekitaran. Bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi untuk masa depan. Dan perubahan ini berlaku ditukuh tambah juga oleh kedudukan kehadiran Tun Mahathir sebagai seorang tokoh pimpinan ahli politik yang begitu terkenal bukan hanya di pentas dunia, bahkan juga di dalam negara kita yang mempunyai jasa yang begitu besar. Dan bayangkan sebuah parti UMNO yang juga merupakan landasan yang membesarkannya dalam gelanggang politik, tapi setelah itu berbagai pergolakan diharamkan dan dia menghidupkan balik UMNO, ya, UMNO baru, dan selepas itu membesarkannya sebagai satu landasan untuk tempat dan ruang orang Melayu, orang Islam dapat berteduh dan berpayung. Dan dilihat itu tidak lagi kelihatan bukan pasal parti, tapi pengisian dia. Parti itu jauh lebih penting daripada hanya pada nama saja. Tapi yang penting ialah bagaimana pengisian memperkuatkan. Kekuatan parti bukan bergantung dengan pada nama. Bukan bergantung dengan landasan amalan itu. Seumpama manusia. Ya, pada namanya baik, tapi akhirnya kalau dah sampai perhitungan dia, apa sebenarnya amalan yang mereka telah lakukan. Itu menjadi ganjarannya di akhirat. Tapi saya yakin di dunia juga itu menjadi ganjaran dia. Maka dengan itulah saya melihat bahawa perubahan telah berlaku. Dengan begitu agak ketara di merata tempat sehingga di beberapa negeri ya, parti yang menjadi yang dah lama mengurus mentadbir negara ini boleh tumbang, ditolak oleh masyarakat. Begitu juga di peringkat negeri Sabah ya, kita mempunyai sebuah parti yang baru. Tidak sampai setahun jagung usia dia, tapi oleh kena suara rakyat yang begitu kuat untuk inginkan perubahan. Dengan itu kita turut melihat bahawa laungan Sabah perlu kita ubah. Bukan pada waras wajahnya Sabah itu tidak akan berubah. Mungkin dari segi fisikal prasarana yang ada, tapi dari segi kandungan politik, nilai-nilai. Kandungan politik, amalan ahli-ahli politik yang ada, perlu ada perubahan. Kita tidak boleh hanya bergantung dengan nilai-nilai politik yang berlaku pada dahulu. Ya. Jadi kita harus berpegang, berpaut dengan, jangan lupa kita naik dan kita mendapat tempat, kita mendapat suara di Dewan Rakyat, di Dewan Undangan Negeri, ialah oleh kena suara rakyat yang ada. Kalau kita berikat dengan tali itu, saya yakin maka rakyat akan sentiasa memberi sokongan kepada kita. Dan walaupun bagaimana hambatan media sosial yang ada ya, terhadap parti dan pimpinan ketika itu, tapi rakyat telah membuat ketetapan, keputusan untuk mengubah, dan perubahan ini telah pun berlaku. Di antaranya tuntutan ialah contohnya bagaimana kehendak rakyat Malaysia yang datang daripada negeri ini, yang kita nakkan supaya kedudukan Sabah dan juga Sarawak sebagai sebuah wilayah, sebagai equal partners dalam pembentukan Malaysia, dalam pembangunan negara ini, tidak hanya harus kelihatan sebagai sebuah negeri. Kerana ketika itu Sabah sebagai wilayah sama kedudukannya dalam jajahan British, ya, statusnya dan keadaannya jauh berbeza dengan negeri-negeri lain, ya, dan begitu juga dari segi realiti yang ada, kita dapat melihat bahawa Sabah sebagai sebuah negeri yang mempunyai kekayaan
yang mempunyai sumber alam semula jadi, tapi malangnya mereka tidak berupaya untuk mengurus takbir pada keseluruhannya. Pentadbirannya, contoh gas dan minyak, contoh dan lain-lain yang pada namanya milik rakyat Malaysia yang ada di sini, tapi pengurusan pentadbirannya diurus oleh kerajaan persekutuan. Maka dengan itu mereka menuntut, mereka suarakan bahawa inilah di antara kehendak dan termaktub dan terpapar dalam manifesto dan juga laungan ucapan-ucapan sebelum pilihan raya bagaimana keadaan ini boleh diterjemahkan. Alhamdulillah, bila kita mengambil tampuk pemerintahan di mana kerajaan persekutuan dipimpin oleh Tun Mahathir Mohamad waktu itu dan saya di peringkat negeri Sabah, dan kita mempunyai landasan ya, di mana kita membentuk satu jawatan kuasa khas ya, MS63, dan juga landasan untuk membolehkan memperincikan, membincangkan hak-hak royalti minyak contohnya. Dan itu kedua-dua landasan itu telah kita lahirkan, dan saya berani nyatakan bahawa semenjak kita mencapai kejayaan dalam pilihan raya, daripada 20 lebih tuntutan yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia yang ada dalam 20 perkara, hampir 17 yang dah pun diselesaikan, dipersetujui oleh kedua-dua, bukan hanya kerajaan negeri Sabah dengan kerajaan pusat, dan ini pun telah diluluskan di peringkat Kabinet Persekutuan, dan ada di antara perkara itu dah pun sedang dilaksanakan. Walaupun ada tertinggal, tapi ini akan diteruskan. Dan itu yang kita dapat melihat bahawa kehendak rakyat ya, perubahan-perubahan ini walaupun masih lagi ya, contohnya dari segi pembangunan, kemajuan yang ada, perlu ada keseimbangan dia. Terkadang itu bila ada pimpinan datang daripada Semenanjung ataupun federal government, mereka hanya mungkin berkunjung di Kota Kinabalu. Kalau tidak pun mendarat di Tawau, kalau tidak pun mendarat di lapangan terbang Sendakan, yang kelihatan bandar ini seakan sama apa yang berlaku di Semenanjung. Tapi kalau kita membuat lawatan ke tempat-tempat yang nun jauh terpinggir, dia tempat-tempat ini dari segi sama ada kehidupan masyarakat, peluang pekerjaan, prasarana yang ada, bakalan naik bekalan elektrik jauh, mungkin dalam 30-40 tahun berbanding dengan banyak tempat di Semenanjung. Dan kita dapat melihat bahawa keadaan ini telah membangkitkan suara dan juga pendapat mengapa keadaan ini berlaku. Jadi perkara-perkara inilah menjadi satu hambatan suara rakyat yang ada. Tapi pada pandangan saya, selain daripada peranan perlu dimainkan oleh kerajaan persekutuan untuk memenuhi kehendak dan menyelesaikan perkara ini, pimpinan di peringkat negeri Sabah juga harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya pimpinan di peringkat persekutuan, kerana banyak juga kita sedar dan tahu kekayaan yang ada diurus takbir oleh negeri ini, di mana hasilnya sepatutnya dipulangkan kepada rakyat dan negeri ini dimajukan. Tapi malangnya saban tahun, berpuluh tahun yang ada, keadaan itu kita tidak tahu. Keuangan-keuangan ini banyak orang cakap ketirisan ya, ke mana tempat yang sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh rakyat di peringkat negeri ini. Jadi kita teruskan perjuangan ini bukan hanya dari segi tuntutan kita, tapi untuk membolehkan supaya membudayakan perubahan sikap dan keadaan pimpinan kita sebagai seorang wakil rakyat yang betul-betul mewakili rakyat ya, bukan mewakili kedudukan sebagai menteri, kedudukan sebagai timbalan menteri ataupun mengejar sesuatu perkara untuk kepentingan diri. Tapi saya berharap sungguhlah ya kepada generasi yang akan datang ya, untuk dalam gelanggang politik kita utamakan rakyat itu ya, kepentingan rakyat yang ada. Untuk mencapai keseluruhan apa yang dijanjikan, manifesto, aspirasi kesejahteraan itu mungkin mengambil masa. Tapi kita lihat dalam politik Malaysia,
tak sampai 2 tahun pun kadang-kadang tidak diberikan masa. Tapi saya tak nak bagi ke situ dulu, Datuk Seri. Saya nak bagi kepada hakikat yang nyata. Saya setuju, Datuk Seri. Jangan hanya kita turun kalau datang dari Semenanjung ke lapangan terbang dan bandar. Tapi pergi ke Susunan Mangandai kena lalu sungai, air sampai ke tingkap dengan kenderaan pacuan 4 roda dan tak ada sekolah, kena bantu turukan sekolah. Itu Astro Kasih buat dan kami pun siarkan cerita itu contohnya. Tapi fakta menunjukkan lebih 700 sekolah daif di Sabah itu. Dan antara yang pertama yang Datuk Seri buat sambil nak buat yang jangka panjang dan sederhana, jangka pendek itu ditubuhkan 3 kementerian baru. Kementerian Pelajaran Inovasi, Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Undang-Undang dan Ehwal Anak Negeri. Mungkin kerana Datuk Seri Panglima merasakan ini antara 3 perkara utama yang mereka boleh jalankan dahulu atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita melihat rentetan daripada tebadun manusia, kita mulai dengan perkembangan syiar Islam, ya, di antara ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu diturunkan kepada Rasul ilmu, bacalah ilmu ya Muhammad, kerana walaupun Rasulullah tidak boleh membaca, tapi keadaan itu kita sedar intipati yang disampaikan, ilmu itu menjadi satu tunggak untuk melepaskan diri kita daripada belenggu kedaifan, bukan hanya dari segi ilmunya, bahkan juga dari segi kehidupan. Mana mungkin anak-anak orang kampung, ya, banyak seperti Kemarul contohnya, daripada kampung Perlis, tak tahu Sanglang ke mana, saya pun tak tahu pinggir kampung mana. Tapi bila kita lihat boleh menjadi seorang tokoh, ya, sampai ke Davos untuk mengurus takbir suara-suara di peringkat bangsa tanpa adanya ilmu, ya, dan itu merupakan salah satu melonjatkan bukan hanya nilai kehidupan, perubahan dari segi masyarakat. Bukan kita tidak yakin dengan landasan yang ada di peringkat persekutuan, tapi kita melahirkan bahawa selama ini saya dapati banyak sekolah bukan hanya daif, dari segi jumlah dah pun disebut lebih daripada 700 sebenarnya, dan masih lagi berpapan. Bukan hanya pada fisikalnya, kandungan dia, tenaga guru yang ada, kualiti guru yang ada. Terkadang itu kalau kita dapat melihat keputusan sekolah-sekolah yang ada, jauh berbeza. Prestasi ada yang sipar, ada yang sampai berapa peratus sejak pencapaian. Adakah ini oleh kerana mereka tidak mempunyai kebolehan, ya, dari segi otak mereka, dari segi tidak ada perbezaan, masih lagi mata pun masih serupa, rambut masih sama hitam, kulit mungkin agak-agak coklat sikit, ya, tapi dari segi kemungkinan, kemudahan itu kalau mereka tidak mempunyai akses kepada ini, maka sudah pasti mereka akan jauh ketinggalan. Contohnya bila saya melihat beberapa pendekatan yang telah dilakukan dahulu oleh kerajaan yang terdahulu, nakkan supaya anak-anak kampung mendapat kemudahan menggunakan aplikasi komputer yang ada. Maka dilahirkanlah membelanjakan duit berbilion untuk menyediakan komputer set ke sekolah-sekolah. Tapi kita dapati bila saya membuat lawatan, bukan hanya di Sarawak, di Sabah, komputer itu hanya pada namanya kelihatan baik, kedengaran, tapi bila kita masuk ke kampung, macam mana nak boleh dimanfaatkan komputer di sekolah-sekolah? Sedang pun bekalan elektrik tidak ada. Kemudahan-kemudahan ini tidak sampai, ya. Begitu juga dari segi coverage dia, ya, internet coverage langsung tidak ada. Jadi kita tidak melihat sebenarnya daripada awal penyusunan dasar yang ada di peringkat kerajaan pusat, melihat kerangka di peringkat bawah, hanya kita menggunakan pendekatan kita, we know better than those on the ground. We should give them what we know better for them. But kadang-kadang kita tak pernah tanya apa sebenarnya kehendak kemahuan mereka. Dilandaskan itu dengan keupayaan, maka dipertemukan bagaimana. Maka saya yakin kalau itulah saya lihat tenaga guru tidak mencukupi, ya, kemudahan asas yang ada tidak begitu. Maka saya melihat bahawa perlu bagi kita di peringkat negeri menambah komplement. Bukan supaya ada persaingan, tidak. Pasal kita berpegang dengan dasar pendidikan negara nasional yang ada, tapi bukan atas pendekatan untuk kita nak lihat bahawa itu peranan lain persekutuan. Tak. Kita komplement. Maknanya ada setiap contoh perbincangan yang ada. Malahan di peringkat pos kabinet, saya galakkan supaya menteri-menteri menjemput pengarah-pengarah pelajaran pendidikan yang ada, yang juga menjadi pegawai persekutuan, untuk mendengar, melihat bagaimana perancangan, bagaimana isu yang kita bangkitkan, supaya mereka dapat sampaikan ke peringkat ibu pejabat.
di peringkat persekutuan supaya dapat menggubal dasar dan program yang ada, selaraskan dengan kesesuaian tempat itu. Dengan adanya ilmu, kita yakin juga bukan hanya melahirkan, contohnya kita katakan bahawa primary school, secondary school, menengah. Bukan setakat itu, ya, kita ada UMS. Tapi juga kita melihat bahawa tenaga manusia, ada di antara mereka yang tidak ada keupayaan untuk meneruskan pendidikan mereka. Kena keterbatasan dari segi kedudukan kewangan di kalangan keluarga mereka. Tidak sampai anak-anak ini sampai form 5, ada yang terkandas tingkatan 3, tingkatan 5, 6, tak mampu untuk mengantar anak-anak. Tapi kita tidak mempunyai prasarana untuk melahirkan, contohnya TVET, vocational school yang ada. Maka itu di antara fokus yang kerajaan baru nak lahirkan, supaya memastikan how can we upskill. Kita punya generasi anak-anak muda, mungkin ada di antara mereka yang tidak ingin melanjutkan pelajaran mereka peringkat universiti, kena keterbatasan keuangan dan juga kemampuan mereka. Tapi kita memerlukan tenaga mereka ini. Dan ini yang tempat ruang, ya, penyediaan dia. Jadi tidak boleh bergantung hanya dengan kerajaan persekutuan untuk mereka sediakan, kena mereka juga harus mengurus banyak negeri yang lain. Dan ini makanya itu penting bagi kita untuk memastikan supaya education salah satu keutamaan yang kita nak berikan. Dan di samping itu kita juga lahirkan kementerian yang kita katakan undang-undang dan anak negeri. Di samping daripada kita lihat bahawa perkara seperti pendidikan itu cukup penting, saya lihat bahawa adat resam, adat istiadat budaya yang ada, kadang-kadang itu pertumbungan manusia yang ada. Kena kita selaku pemerintah hanya mengelari bahawa ini adat ni, ini adat itu. Tapi dari segi perundangan dia, bagaimana keadaan kadang-kadang berlaku. Contohnya bila ada perubahan pada satu ketika, untuk inginkan supaya anak-anak hanya boleh mendirikan rumah tangga dalam lingkungan 18 tahun. Usia dia. Nothing below that. Ya. Supaya dilihat supaya ini tidak akan berlaku. Dan kita setuju. Kita katakan bahawa perubahan perundangan itu kita setuju, tapi mesti ada klausa dia untuk memberikan supaya mahkamah civil yang ada, ya, memutuskannya. Dia must be found flexibility. Kenapa? Terkadang itu bila anak-anak di peringkat kampung dah tak sampai ke sekolah. 16 tahun, 17 tahun. Kena mungkin anak-anak ini tidak ada keuangan. Mereka menganggur. Lepas itu nak tunggu 18 tahun. Dah ada melamar anak-anak gadis ini ataupun lelaki itu. Maka kita tak boleh biarkan. Ada di antara sekarang ini mengurusi adat istiadat mereka yang jauh berbeza dari segi national policy yang ada. Tapi kita tak rangkumkan dari segi perundangan. Dan mereka ini akan terjerumus dalam keadaan dari segi perundangan melanggar undang-undang. Penal code. They can be jailed. Mungkin di penjara oleh kena mereka. Bagaimana anak-anak ini dah terpaksa, ya, oleh kena dihukum perundangan perubahan ini. Maka dengan itu kita juga perlu menyuarakan landasan inilah menjadi satu perkara yang telah kita lahirkan. Di samping itu kita juga dapati bahawa tuntutan MS63 dan juga berbagai perkara tentang hubungan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Jadi perundangan ini perlu kita jelaskan. Maka dengan itu kita perlu lahirkan satu kementerian yang betul-betul fokus dan memberi keutamaan kepada kepentingan rakyat di peringkat negeri Sabah. Yang satu Kementerian Kesihatan. Kerana saya sedar dan tahu bahawa ini merupakan satu perkara yang pokok kepada kita, iaitu kesihatan. Tidak ada artinya orang sehat ada ilmunya, orang yang ada duit jutawan,nya, tapi kalau dah terlempang di atas katil, tak mampu menggunakan sama ada jetnya, Rolls Royce-nya, rumahnya yang besar. Kenapa? Kesihatan tidak dijaga. Dan maklumlah, Sabah ini dia sebagai sebuah wilayah yang agak jauh besar. Satu kawasan parlimen sebesar negeri Pahang. Ya, apatah lagi mungkin 20-50 kali besar Perlis. Satu daerah tu, ya. Jadi bayangkan keadaan landscape-nya jauh berbeza. Jadi kita mengetahui perkara ini. Ada kadang-kadang itu perancangan di peringkat pusat. Bina satu hospital bersimen besar, contoh di Ladatu. Belanja sampai beratus juta sebuah hospital. Tapi hospital cantik pada bangunannya. Tapi bila kita lihat dalamannya, ada pakar tak? Terkadang itu ubat pun tak cukup. Jadi kita hanya melihat dari segi luaran dia, tapi kandungan itu.
jauh penting daripada apa yang kita kehendaki. Tidak apa hospital dia kecil, tapi kalau ada pakar, kalau ada perubatan yang mencukupi, dan inilah merupakan perkara yang pokok. Kita juga perlu mengadunkan polisi yang ada. Terkadang itu mungkin di peringkat pusat dia tidak tahu kawasan kampung ini pasal apa. Contohnya di Tawau. Mengapa di Tawau itu banyak sangat keadaan dari segi kanser, penyakit kanser, rate dia terlampau tinggi sangat berbanding dengan daerah-daerah lain, tempat-tempat lain. Pasal apa itu? Adakah kita membuat kajian? Kemungkinan besar oleh kerana air yang tak mencukupi, treated water, yang digunakan oleh masyarakat di situ yang tidak dapat dimanfaatkan sebenarnya. Jadi ini maklumat yang saya katakan perlu kita sampaikan. Jadi kalau ada sebuah perkhidmatan, sama ada swasta ataupun kerajaan, disesuaikan dengan keperluan. Kalau kawasan ini banyak darah tinggi, maka sediakanlah perubatan, sediakanlah pakar. Kalau di kawasan ini banyak penyakit kencing manis, sediakanlah perubatan. Kita tak mau nanti besok banyak ubat di kawasan ini, tapi ubat di kawasan ini tak digunakan sepenuhnya. So it's a mismatch of, kita katakan, some of the infrastructure and facilities given to the people. Jadi saya melihat ketiga-tiga landasan ini salah satu pendekatan pembaruan, perubahan yang kita lakukan kerana dia selaras dengan apa yang disuarakan selama ini oleh rakyat. Semua itu dulu dalam kerajaan kabinet pusat pimpinan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu boleh diserasikan daripada sekecil-kecil kearifan tempatan sempurna sampailah ke membuat polisi KSU, KSN dan sebagainya di Putrajaya, kerana kuasanya selari, perjumpaannya serasi, malah sahabat-sahabatnya semua. Tetapi baru-baru ini berlaku lagi perubahan yang tidak membabitkan keputusan rakyat, tapi hanya percaturan sahabat-sahabat politik misalnya. Jadi Datuk Seri antara orang yang paling menarik untuk ditanya soalan ini, kerana saya bukan mahu melihat percaturan kuasa politik itu, tetapi hampir 2 tahun itu strategi yang digalas di sini. Tiba-tiba sekarang menteri lain yang bukan lagi bersahabat, mungkin sebagai Menteri Kesihatan, menteri lain yang dulu seteru di Dewan Rakyat itu kini Menteri Undang-Undang dengan bendera putih hijaunya. Jadi bagaimana sekarang Datuk Seri melihat perubahan yang berlaku baru-baru ini, dan untuk memberikan kejelasan, Datuk Seri jelas menyatakan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi dalam sidang akhbar yang sama juga mengatakan saya bersahabat dengan Tan Sri Muhyiddin dan kalau perlu bekerjasama, kita tidak ada masalah bekerjasama. Boleh saya letakkan dalam konteks itu. Untuk kejelasan penonton, cuma soalan saya adalah, jadi macam mana sekarang strateginya yang perlu mungkin ubah suai untuk kemajuan rakyat? Lebih kurang 4 juta rakyat Malaysia di sini, mereka juga penting. Kalau kita sebagai seorang insan dan sebagai seorang ahli politik ataupun usahawan ataupun bisnismen, yang kita berpegang berpaut dengan profesionalism kita, batasan dia, landasan dia, the red line, so-called red line yang ada. Kalau kita mengetahui perkara itu tidak bukan jadi masalah dengan kita, ya. Kerana kita tahu dalam kehidupan itu akan berlaku, pernah berlaku, bukan hanya pada saat ini. Di Kelantan 40 tahun PAS memerintah, di Pulau Pinang berapa tahun memerintah selaku pembangkang, ya. Tapi kalau kita melihat apa sebenarnya yang kita nak lahirkan di negara ini, pertama kita harus berpegang berpaut dengan we are building a nation. Kita membentuk sebuah negara. Kalau pimpinan itu menyedari bahawa pembentukan sebuah negara bukan hanya kita harus mendengar suara daripada parti kita, ideological, we should not be driven politically, ya. Kita nak melihat bagaimana suara rakyat, kerana kita membentuk sebuah negara. Nak membentuk sebuah negara suntuh jiwa dan hati dia. Maka dengan itu, maka bolehlah kita melahirkan sebuah negara yang kita katakan makmur rakyat dia. Banyak negara di dunia pada hari ini yang dahulu begitu besar, ya. Kalau kita boleh bandingkan, contohnya India. Ya, dahulu is a big nation, split Pakistan, East Pakistan, Bangladesh, berbagai-bagai. Tapi oleh kenapa? Didorong oleh kaumnya, didorong oleh agamanya, didorong oleh kepentingan kumpulan-kumpulannya itu. Politiknya di sini, politik. Jadi ini merupakan satu perkara yang menjadi pengajaran harus kepada kita. Walaupun ada perbezaan dari segi politik, tapi kepentingan rakyat itu harus menjadi pegangan kita. Kalau kita berpegang dengan kepentingan rakyat,
Saya yakin ini akan menjadi satu kebaikan. Saya masih ingat masa saya dalam UMNO dahulu menjadi menteri. Dan ketika itu ada seorang usahawan yang menjadi ahli DAP di kawasan Sempurna. Okey. Dia mempunyai tanah. Dia nak bangunkan tanah itu, tanah dia sendiri, duit dia nak belanja untuk buat resort. Yang sekarang ini menjadi ahli parlimen di Tawau, Adun di Tawau, Datuk Jimmy Wong. Okey. Dan bila dia nak melaksanakan resort dia, kena pelancongan di situ ada. Saya tak melihat oleh kerana dia seorang DAP. Waktu itu saya menjadi UMNO. Tapi saya melihat bahawa bila dia membelanjakan duit dia, landasan ini akan memungkinkan anak-anak di kawasan itu mendapat peluang pekerjaan. Bila anak-anak ini mendapat peluang pekerjaan, bayangkan dia dapat gaji 1,000 satu bulan. Bila dia bawa gaji itu ke rumah, ibu bapa dia, adik-adik dia, kegembiraan yang ada, itu yang harus menjadi pegangan kita. Rakyat sekarang ni banyak kekeliruan dia. Okey. Ya, mereka dalam keadaan yang agak tak menentu. What is happening surrounding us? We are very confused. Where are we going? Okey. Where is the country heading? Jadi keadaan ini berlaku oleh kerana kita sebagai ahli politik. Saya boleh katakan ya serba salah dalam keadaan ini. Kerana kita sepatutnya lead the nation, lead the people. But leading way, it should be for the betterment of the people, not to confuse them. Ya. Not to sort of like a directive way the country is a bit messy. Tapi ini memang dah dalam gelanggang politik yang sentiasa berubah. Bila saya nyatakan, saya akan teruskan sokongan saya kepada Tun Mahathir Mohamad. Kerana saya mengenali beliau. Ya, ramai saya kenal. Ya, bukan hanya Tun Mahathir, Tan Sri Mahyudin, Datuk Najib, rakan-rakan Tunku Razali, Tun Musa Hitam. Semuanya kawan lama. Tapi dalam perkara ini kita dapat melihat bahawa bagaimana landasan perubahan negara kita yang dahulu dalam keadaan terbang-ambing, terkenal dengan isu-isu dilontarkan di peringkat antarabangsa seperti 1MDB. Dan salah seorang tokoh yang telah melahirkannya dan salah seorang tokoh yang telah membangunkan negara kita dikenali sebagai satu buah negara walaupun kecil, Malaysia. Dan saya tidak boleh asingkan dia dengan nama Tun Mahathir Mohamad. Seorang yang berjasa, seorang yang mempunyai wawasan, dan juga saya mengenali dia sebagai seorang tokoh yang mempunyai disiplin dia dalam kehidupan. Maka dengan itu terbukti nyata. Maka dengan itu saya dapat melihat, Waima kita dapat melihat rancangan-rancangan nak memulihkan dalam keadaan ekonomi yang tak menentu. Dah siap pun mengimbangi pembangunan yang ada. Dah tersusun. Cuma menunggu akan sedikit sebanyak membawa hasil. Tapi malangnya perubahan politik yang berlaku. Dan saya nyatakan, pasal apa saya nyatakan? Kerana mereka ni, Mahyudin, Tan Sri, dia rakan saya. Lama. Dan di samping itu, dia dilantik menjadi Perdana Menteri. Untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan politik saya. Parti saya. Tapi kepentingan rakyat. Kemungkinan rakyat nakkan selamat. Nak buat satu stesen balai polis yang ada. Dan perlukan tanah. Strategic area. Kerajaan negeri mempunyai kuasa. Kerjasama itu yang saya maknakan. Untuk kepentingan rakyat, dia nak wujudkan hospital, dia nak wujudkan balai polis, dan dia nak bina jalan raya, tanah ini jalan ini kerajaan, nak buatkan supaya pembangunan sektor kelapa sawit yang ditanam banyak di negara kita, di Sabah. Jadi perlu ada kerjasama. Dan kerjasama ini bukan untuk semata-mata parti warisan ataupun kerajaan negeri, tapi ini merupakan satu kerjasama untuk kepentingan negara kita. We put aside, but there's a red line there. Faham? Ya, saya kenyatakan saya sokong pada Tun Mahathir, dan kena saya yakin dengan kepimpinan beliau dari segi membawa arus perubahan walaupun dalam keadaan usia yang begitu lanjut. Tapi bila saya nampak manusia yang usianya begitu lanjut tapi pemikirannya, tubuh badannya, keupayaan dia, alhamdulillah, ini antara petunjuk Tuhan ya untuk kita lihat, menilai lebih baik mana yang walaupun usianya muda tapi yang ini usianya lanjut, tapi dari segi wisdomnya ada, mana yang kita harus pilih. Maka dengan itu saya melihat bahawa perlu bagi kita untuk nak pastikan supaya pembinaan sebuah negara itu ada kelangsungan, dan kita kerjasama dengan kerajaan bila diperlukan. Itu saya nyatakan, kalau kerajaan persekutuan perlukan untuk kita bekerjasama dalam berbagai landasan, ya, maka kita akan bincangkan. Contoh macam tuntutan MA63. Ya, ini bukan hanya membabitkan
kerajaan persekutuan dengan Sarawak, dia membebutkan kerajaan negeri Sabah juga. Ya. Jadi sudah pasti akan ada rundingan-rundingan. Apa kehendak negeri Sabah, rakyat Malaysia di situ, apa kehendak rakyat Malaysia yang berada di negeri Sabah. Tuntutan ini tujuannya bukanlah untuk kita nakkan supaya don't share with the rest. We are building a nation. Kalau kita membina sebuah negara, touch the heart. Itu yang terkadang bila saya nyatakan 20% minyak royalty perlu diberikan kepada negeri Sabah. Kerana daripada tahun 1974, saya faham, saya tahu. Waktu itu capital intensive, technological ni, equipment is not there. Dari waktu itu banyak capital injections required. Maka kita faham, let it be. Handle by cuma 5% saja kita peroleh. Tapi di sepanjang semenjak tahun 74, banyak ada perubahan-perubahan yang ada. Takkan perjanjian ini tak boleh diubah seumpama perkongsian perniagaan. Dulu 5%, dia pegang 95%. Ubahlah, keadaan dah berubah, keadaan dah maju. Tapi dalam pada itu saya juga melihat bahawa Petronas ini sebagai sebuah landasan yang telah banyak membantu negara kita dalam keadaan ekonomi krisis yang ada. Mereka memberi sumbangan keuangan yang begitu besar. Saya masih ingat masa saya di kabinet dahulu pun ada satu ketika 27 bilion, 29 bilion sumbangan Petronas dalam keadaan untuk menangani keperluan keuangan negara. Itu kita faham, itu untuk kepentingan negara kita. We don't mind to share that. But there are times when keadaan itu juga kerajaan persekutuan kena faham, khususnya pengurusan Petronas yang ada di peringkat negeri ini. Kena anak-anak muda kita yang dah menjadi doktor, menjadi pakar. They have access to all the information, the balance sheet, accounting yang ada dari segi Petronas, pengurusan berbilion-bilion yang ada. Jadi itu yang kita telah bincangkan dan alhamdulillah perjalanannya walaupun sedikit mengambil masa, tapi saya berpeluang berkesempatan daripada itu untuk bertemu dengan Tun Mahathir dan dia nyatakan why not Sabah to have some shares. Memiliki juga saham dalam Petronas ini, ya, untuk membolehkan supaya keuntungan bukan hanya dalam negara, di luar negara juga. Jadi itu imbuhannya dan itu merupakan satu langkah yang saya nyatakan insyaAllah kita akan bincang. Tapi oleh kena masanya agak singkat waktu itu perubahan dalam satu masa yang agak singkat, ya, yang saya sedih melihat keadaan itu berlaku, ya. Tapi ini merupakan satu arena politik yang agak dinamik. Izinkan saya masuk sikit ke belakang itu untuk berlaku adil juga kepada Tan Sri Muhyiddin. Beliau juga telah menyatakan kepada rakyat Malaysia beliau mengambil keputusan ini bukan kerana beliau mahukan jawatan tapi untuk menyelamatkan negara. Jadi saya nak pulang ke titik itu kerana Tan Sri Muhyiddin juga bertemu dengan Datuk Seri dan warisan memang parti yang mesra dengan Pakatan Harapan. Jadi jika Pakatan Harapan keretakan itu berlaku di dalam, tapi kesannya kita lihat di sini, kerana kalau rumah Pakatan Harapan itu teguh, maka tidak bercerai robohlah Pakatan Harapan dan kerajaan itu. Jadi saya nak masuk dalam aspek itu, Datuk Seri, macam mana selama hampir 2 tahun itu setiakawan itu tidak kukuh sekukuhnya sehingga boleh masuknya angin luar yang meretak belahkan sehingga bersatu tu pun kita boleh lihat perkataan yang Tun Dr. Mahathir gunakan tu dalam pengkhianatan. Tapi saya nak minta kearifan kerana Datuk Seri berkawan dengan semua pemain-pemain politik ini. Sama ada angin yang masuk itu ataupun rumah yang sudah dibina hampir 2 tahun itu. Jadi pandangan dalam Datuk Seri kerana Tan Sri Muhyiddin pun bertemu dengan Datuk Seri mungkin meminta menyelamatkan rakyat dan negara juga. Kenapa Datuk Seri tidak menerima perlawanan itu dan lebih masih teguh kepada kepercayaan tentang Tun? Saya berpegang dan berpaut bila saya masuk gelanggang politik ini ialah oleh kerana ingin berkhidmat kepada rakyat. Di peringkat awal, ya, sama ada zaman masa saya dalam UMNO, saya juga nasihatkan rakan-rakan dalam UMNO. Kepentingan rakyat itu menjadi keutamaan, bukan kepentingan kita sebagai seorang individu.
kukunya rumah itu, kesatuan itu, kalau kita berpegang bahwa people's interest come first. Kalau itu menjadi pegangan kita, bukan oleh kerana kepentingan I'll become the Prime Minister yang ke-8. Saya akan menjadi Perdana Menteri ke berapa sini. Jadi itu menjadi permasalahan yang telah pun dilontarkan. Memang saya juga berpeluang untuk menasihatkan rakan-rakan lain. Ya, saya lontarkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bila bertemu dengan saya satu ketika dahulu, devote your time, help Tun Mahathir, bantu dia. Ya, dalam keadaan memimpin negara bukan mudah. Kita banyak cabaran, bukan hanya pertumbungan di antara trade war US dengan China yang memerlukan kita jangan ada perbelahan, jangan ada pergeseran. Bukan hanya dalam pakatan, dalam bersatu juga. Ya. Terkadang itu, contohnya saya juga pernah mempersoalkan tentang kemasukan bersatu ke Negeri Sabah waktu itu. Ya, saya nyatakan bahawa dalam pilihan raya sebelum itu kita sebagai abang dan adik dan kita sebagai rakan. Tapi bila dah bersatu nak memutuskan masuk ke Sabah, saya tak fikirkan tentang warisan semata-mata. Tapi bila saya melihat bahawa kepentingan rakyat di negeri ini, adakah tujuan saya nak pecah belah mereka? Adakah tujuan saya nakkan supaya kita nak satukan walaupun bagaimana keadaan kemungkinan ya dia targeting the same kind of group of people. Iaitu Bumiputera orang Melayu. Tapi pada hakikatnya oleh kerana itu merupakan satu landasan parti yang juga menjadi pemerintah di peringkat pusat. So I have to facilitate. Ya, walaupun saya tidak sependapat selari. So umpama itulah saya nak nyatakan. Bukan saya nak tuduh mana-mana pihak ataupun apa-apa perkara. Kalaulah kita ahli politik, di setiap ketika menyedari hakikat apa sebenarnya tujuan kita. Mengambil kuasa, merebut kuasa ini daripada pemerintahan lain. Ya, daripada awal itu kita nak membela rakyat, membangunkan negara kita. Kalau itu selalu menjadi pegangan kita, kita tidak akan gundah gulana dari segi membuat keputusan. We are not attracted to certain kind of area. Tapi saya juga melihat bahawa kerangka, bukan saya tidak melihat ini, tapi kerangka yang ada saya lihat contohnya dari segi keadaan yang ada, bimbang saya. Pasal di ruang sebelah sana kita ada Bersatu Melayu, kita ada UMNO Melayu, kita ada PAS Melayu. Kemana Cina, kemana India, kemana dusunnya, kemana ibannya, kemana masyarakat yang lain. Walhal kita mempunyai mereka bentuk struktur masyarakat yang majmuk, yang berbagai suku kaum yang ada. Terkadang itu kita dilontarkan dengan suara-suara yang katakan kepentingan Melayu harus kita pertahankan. Dan karena itu saya suarakan kepentingan apa yang kita nak pertahankan ni? Apa yang kita bimbang sangat? Kita ada Universiti Islam, kita ada bank Islam, kita ada hospital Islam, kita ada makanan Islam, halal food everywhere in Malaysia. Apa yang sebenarnya yang kita nak menjadi tuntutan kita? To justify our demand, then we have to blame other people. Takkan kita nak katakan Bill Gates itu bersalah oleh kerana dia billionaire. Kenapa kita jadi billionaire macam Bill Gates? Well, it's not because of his race. It's not because kita tak boleh salahkan Cina, jutawan, kaya raya di negara ini. Tapi mereka berusaha, itu kehendak mereka. Itu ganjaran. Memang Tuhan dah sebutkan dalam Al-Quran, setiap amalan akan ada ganjaran dia. Maknanya setiap amalan mencari rezeki akan ada ganjaran dia. Bukan hanya di dunia, bahkan juga di akhirat. Jadi kita kena melihat bahawa perkara ini cukup penting bagi kita selaku insan manusia melihat the way forward for us. Antara 1 ke 10, 10 tu paling kukuh, ukuah perpaduannya. Sejauh mana keyakinan Datuk Seri bahawa apa pun yang berlaku di Putrajaya, apa pun angin yang cuba menawan hati, gabungan warisan Pakatan Harapan UPKO ini tidak akan langsung seorang pun goyah untuk melompat, kerana kalau kita lihat sosial media, Sabah lah yang mulakan trend lompat ni, mereka lah ekspor ke Putrajaya contohnya lah, dulu biasa di sini. 1 hingga 10 keyakinan bahawa tidak akan ada itu berlaku. Well, saya bukanlah kita malaikat yang boleh mengetahui perkara ini, tapi saya yakin setelah bertemu dengan rakan-rakan yang ada, ya, mungkin masih ada amalan-amalan
yang dahulunya daripada parti yang lain masuk ke parti Bersatu, parti itu, parti ini. Tapi pada keseluruhannya saya berani katakan, insyaAllah mungkin kita boleh bertahan teguh untuk mempertahankan kerajaan negeri yang ada. Soalan terakhir saya, tak nak hanya cakap pasal kemelut ataupun krisis. Tuhan Tuhan Maha Esa, maka beliau memberikan kita kegagalan perkara yang kita tidak jangka. Rahmat ibu kota negara baru Indonesia kini di Kalimantan Timur, jiran technically kepada sempurna, jiranlah lebih dekat ke Lahad Datu berbanding ke Kota Kinabalu. Jadi Datuk Seri bawa hampir seluruh kabinet negeri pergi ke Kalimantan Timur. Jadi tolonglah berikan rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Sabah, keunikan ini. This is a game changer. Bukan saja 32 bilion dolar Amerika yang Pak Jokowi sudah untukkan, dan malah itu beliau katakan mungkin tabung kewangan luar juga boleh menyertai. Tapi bayangkan golongan kelas menengah yang akan naik berpaksikan Kalimantan Timur, bukan Pulau Jawa itu. Sebenarnya Tun Mahathir dah lakukan ini terdahulu. Bila pejabat pentadbiran yang berada di Kuala Lumpur dia pindah ke Putrajaya, itu pun banyak peringkat awal mempersoalkan pertikaiannya, pembazirannya, berbagai-bagai yang dia suarakan seakan-akan ini ada penyelewengan. Tapi pada saat ini kita dapat melihat bagaimana manfaat yang ada. Dalam konteks ini saya yakin perubahan ini banyak manfaat dia. Bukan hanya kepada Indonesia, kepada negara kita. Dan saya berharap sungguh, itu yang saya suarakan ya kepada pimpinan terdahulu Tun Dr. Mahathir Mohamad, manfaatkan kedudukan Sabah dan Sarawak itu sebagai sebahagian daripada wilayah negara Malaysia yang ada untuk kepentingan meletakkan Malaysia bukan hanya mampu bersaing di pentas dunia, di rantau ini, kena dah berhampiran dengan ibu kota Indonesia di Kalimantan. Di samping itu kita tahu, kita sedar negeri-negeri yang dah matang ataupun mungkin agak develop dari segi pembangunan industrialisasi, sama ada di Selangor, sama ada di Johor, sama ada di Pulau Pinang, dah agak kita katakan belum sampai ketika yang dah 100%. Tapi kalau kita lihat di Singapura contohnya, sebagai sebuah negara yang agak kecil, tapi mereka dah sampai ketika tak ada keupayaan dari segi keluasan tanah to maximize, dari segi hanya cost to own a land area you have to pay more and it's no longer competitive berbanding dengan negara-negara lain. Tapi bila kita lihat ruang lingkup yang ada, Sabah, Sarawak mempunyai landasan yang boleh meletakkan negara Malaysia boleh bersaing. Tapi digunakan kedua-dua tempat ini, kerana tempat ini mempunyai resources. Kelapa sawit yang terbesar di negara kita datangnya daripada ini. Pengeluar minyak, pengeluar gas yang terbesar di tempat ini. Pekerjaannya juga ada di sini. Ramai anak-anak yang masih tidak ada pekerjaan, menganggur. Di samping itu dari segi lokasi kawasan ini, sudahlah ibu kota Manila dekat, ibu kota Indonesia juga dekat, berhampiran dengan China, berhampiran dengan negara Jepun, one of the most developed countries in the world, Japan, China is there. Kalau kita nak bersaing, produk contoh perkhidmatan yang kita keluarkan daripada Sabah ini mungkin jauh lebih murah berbanding dengan negara-negara lain di rantau ini ataupun di peringkat dunia. India nak jual, Middle East nak jual produk-produk mereka ke China, kita jauh lebih dekat. So boleh bayangkan dari segi cost of producing goods, services yang kita boleh hidangkan di pasaran antarabangsa jauh lebih kompetitif berbanding dengan lain. Contoh, kalau kita nak memberi perkhidmatan kepada negara Australia dan juga New Zealand melalui Sulawesi, ya, di situ laluan itu kita katakan laluan itu menerusi port Lahad Datu. Kita dah ada port yang matang di situ. Bayangkan, tidak perlu melalui India, jaraknya agak jauh di situ nak sampai ke pasaran yang jauh lebih besar. Selat Makassar juga, Selat Makassar. Selat Makassar is another route, but we can capture. Kita dah matang banding dengan Indonesia, dan kalau itu dapat kita mendapatkan, sebenarnya banyak advantage dia. Tapi kita melihat kerangka sebagai sebuah negara.
Jangan dilihat Sabah ini sebagai berasingan. Ya. Terkadang itu dilihat bahawa mengapa warisan itu tidak masuk dalam ini. Hanya dilihat dari segi negara kita, rakyatnya yang sama. Tapi walaupun ada perbedaan pendapatnya, tapi kepentingan itu is for common interest ada di situ. Ya. Jangan nanti besok kita tidak ingin melihat, kita asingkan. Contohnya dah tak sepakat, maka kita wujudkanlah Jabatan Pembangunan Persekutuan balik. Ini balik berpuluh tahun, sedang kita rakyat Malaysia di Sabah nak menuntut hak kita. Takkan pula, Sabah tak selari, putung. Jangan bangun dia. Lepas itu besok nanti di kerajaan pusat nak mengejar pula pembangunan. Yang kita pentingkan apa? Politik ataupun rakyat yang ada ini. Ya? Itu yang saya melihat bahawa perkara ini harus menjadi perhitungan kepada semua, bukan hanya di peringkat negeri Sabah, bahkan juga kepada pimpinan di peringkat nasional yang ada. Rakyat akhirnya akan menjadi hakim kepada semua itu. InsyaAllah. Astro Awani hanyalah platform pentasnya. Kami terbuka kepada semua suara, terutama yang meletakkan rakyat di depan. Terima kasih banyak Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Shafie Haji Apdal. Terima kasih banyak kepada Pejabat Ketua Menteri Sabah yang memberikan kami peluang untuk mengadakan rakaman ini. Dan insyaAllah saya persilakan awal-awal lagi nanti bila nak bawa MP warisan tu ke sesi penggal parlimen tu, studio Awani secara langsung tersedia untuk suara Sabah dan suara warisan. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi.